السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin mukminin, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dicatatkan di sisi Allah Azza wa Jalla sebahagian daripada kebaikan yang akan dibalas di sisinya pada hari akhirat. Tuan-tuan, apabila kita membaca Al-Quran, antara perkara yang ditekankan oleh para ulama ialah berkaitan dengan hukum waqaf dan ibtida'. Waqaf maksudnya di mana kita nak berhenti. Ibtida' di mana kita nak mula. Kerana Al-Quran kita tak boleh suka hati. Kita nak berhenti ikut suka tak boleh. Al-Quran ada maksud dia. Al-Quran ada makna. Kita tak boleh berhenti pada tempat yang tak dibenarkan kerana ia boleh membawa kepada perubahan makna. Tergantung maksud. Sebab itu dalam bahasa Melayu pun dia ada tanda bacaan. Sebagai contoh, koma, fawasil, fasilah. Syarat dengan fasilah, koma. Koma artinya kita kena berhenti, tak boleh sambung. Contoh ayat yang kita kena berhenti. Kalau kita sambung dia bunyi lain, kalau kita berhenti dia bunyi lain. Titik juga sama. Orang letak tanda bacaan itu kerana ada maksud dia. Kalau kita kata contoh, hari ni kita nak makan apa? Kita nak makan kambing. Kalau kita baca, bagi contoh bahasa Melayu, tuan-tuan nampak. Kita nak makan apa hari ni? Kita nak makan kambing. Artinya, bila kita berhenti itu maksudnya kita nak makan lauk kambing. Tapi kalau kita sambung, boleh jadi orang yang kita cakap tu kita panggil kambing. Kita nak makan apa hari ni? Kita nak makan kambing. Dia ada beza.
Satu berhenti ni kita tak boleh ikut suka. Saya menasihati diri saya dan tuan-tuan, bila kita belajar Al-Quran, cuba kita perhati tengok tang mana kita nak berhenti dan tang mana kita nak sambung. Antara tempat yang kita tak boleh sambung, kita tak boleh sambung daripada huruf jar. Kita tak boleh sambung pada ayat-ayat yang berbentuk jar ni kata sendilah. Macam mana kita nak bagi contoh? Awak nak pergi mana? Ataupun kenduri itu dibuat di mana? Kita akan jawab kenduri itu dibuat di sekolah. Kita bagi ayat penuh kan? Kenduri itu dibuat di sekolah. Dia tak boleh kita mula daripada di sekolah, sebab dia tergantung di sekolah tu apa dia. Faham? Sebab itu para imam, para qurra, orang yang baca Al-Quran ni, dia tolong perhati tang mana dia nak berhenti dan tang mana dia nak mula. Sebab itu di dalam Al-Quran diletakkan tanda waqaf dan tanda mula. Tang mana kita nak berhenti, tang mana kita nak ambil balik ayat itu, daripada awal ke, daripada tengah ke, daripada hujung, penting. Saya bagi contoh lain mungkin tuan-tuan lagi nampak, tapi ini untuk nak ringkaskan ingatan bersama. Daripada Amr bin Auf bin Zaid al-Muzani radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha an-nas kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Daripada Amr bin Auf, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, man, sesiapa. Kita terjemah barang siapa kan? Man, sesiapa. Ahya, yang dia menghidupkan. Menghidupkan ni artinya dia mencontohkan sesuatu sunnah yang dilakukan oleh Nabi itu, dia lakukan. Bukan dia reka, bukan dia buat baru, tetapi sesuatu yang telah ditunjukkan contohnya oleh Nabi, dia lakukan. Hidupkan ni mungkin dia boleh merujuk kepada sesuatu yang telah dilupakan. Sebab itu ada sunnah-sunnah yang matrukah, yang ditinggalkan, orang tak amalkan kerana kejahilan dan juga keliru antara perbuatan yang Nabi lakukan dengan yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagai contoh, hari ini apabila kita mendengar kematian, orang bagi tahu mati, atau kita dengar kematian, apa sunnah yang betul? Apa amalan yang dilakukan oleh Nabi? Apa dia? Bila dengar orang mati,
yang betul. Inna lillahi wa inna ilaihi, itu yang betul, yang Quran suruh. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. Nampak? Yang betulnya, yang dicontohkan oleh Nabi, yang diajar oleh Nabi ialah bila kita dengar orang mati, kita sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi masyarakat tidak menyebut. Mereka menyebut Al-Fatihah. Ini tak diajar. Bukan daripada amalan Nabi. Tak betul. Nabi tak buat. Bukan ajaran Nabi dengan orang mati Al-Fatihah. Itu rekaan. Tidak ada walaupun satu hadis. Tak ada. Bawa mari hadis. Siapa yang nak suruh orang baca, kalau kamu mendengar kematian, sebutlah Al-Fatihah. Datangkan hadis. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Quran. Kalau kamu betul, ramai orang buat, itu bukan hujah. Lama ada orang duk amal, itu bukan hujah. Banyak orang duk ikut, itu bukan hujah. Hujah apa dia? Quran, sunnah. Sebab itu bila kita ikut Nabi, kita tak sebut Al-Fatihah. Kita sebut apa? Sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada di kalangan sahabat yang buat benda ni. Sebab itu kita kata apabila suatu sunnah itu ditinggalkan, suatu sunnah itu dimatikan, suatu sunnah itu dilupakan, maka akan hiduplah sesuatu yang bukan sunnah. Sebab itu kita yang memahami tentang sunnah, yang mengetahui yang mana betul, patut mengajar, menunjukkan contoh, supaya orang boleh tahu jika berlaku kematian, ini yang diajar oleh Nabi, ini yang dibaca oleh Nabi, ini yang ditunjukkan oleh Nabi. Sebab itu tuan-tuan, tanggungjawab kita membetulkan yang apa dia? Membetulkan yang biasa, membiasakan yang betul. Duk biasa lama dah hak tak betul tu. Apa betul ya? Bukan bayar. Mati je. Kita mati lah Tok Imam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sunnah. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simple. Laqad kana lakum fi Rasulillahi, sambung, uswatun, habis. Pada diri Rasulullah itu contoh yang terbaik. Jadi kita tanyalah, contoh yang terbaik bila mendengar kematian, baca apa? Inna lillahi. Itu contoh yang terbaik. Kerana itu yang dibaca oleh Nabi. Ini maksud
Man ahya sunnatan min sunnati, sesiapa yang menghidupkan sunnahku daripada sunnah-sunnahku yang dilupakan. Ini penting tuan-tuan, banyak. Sebab itu kita pilih tajuk ini untuk kita kongsi sunnah-sunnah yang mungkin orang tak perasan. Antaranya apa dia? Hari ini majlis kenduri. Apa yang kita lakukan bila kita pergi kenduri? Sunnah. Tuan-tuan pergi makan kenduri, tuan-tuan buat apa? Apa sunnah pergi makan kenduri? Yang pertama, memenuhi jemputan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi iaitu mendoakan pengantin. Pergi jumpa tak pengantin? Jumpa tak pengantin? Jumpa kata apa kat pengantin? Terima kasih mungkinkan kenduri, segak bini, pandai cari. Taklah salah. Tapi itu bukan yang dituntut. Elok macam pinang belah dua Baca tak kat mereka doa? Mahir Zain ajak. Kalau Nabi dia tak tahu, Mahir Zain dia kenal. Mahir Zain kata apa? Mahir Zain menyanyi apa? Kenal Mahir Zain? Mahir Zain menyanyi apa? Lagu Mahir Zain tu Barakallah. Saya tak tahu menyanyi. Kau menyanyi pun tak sedap. Kita pergi kat pengantin, kita kata Barakallahu lakuma. Baca dekat pengantin. Semoga Allah memberkati engkau dan isteri engkau. Wa jama'a bainakuma. Semoga Allah menghimpunkan engkau dan isteri engkau fil khair, di dalam kebaikan. Baca kat siapa? Dia pergi baca kat pok kawan tu. Ni pun kalut jumpa tuan rumah, Barakallahu lakuma. Kawan tu duduk. Macam mati tadi. Mati lah kawan kita. Qalu apa? Qalu mereka berkata. Pi dekat pengantin tu, Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fil khair. Bayangkan kalau 500 orang dia panggil, 500 orang pi doa, tak kalah tak ada satu yang makbul. Dia bukan nak duit kita. Kan? Apa yang diharapkan daripada jemputan yang hadir, mendoakan keberkatan supaya perkahwinan yang dibina itu diberkati. Anak-anak yang akan dilahirkan itu diberkati. Rumah tangga itu diberkati. Rezekinya diberkati. Tapi kita tak buat. Kalau tak boleh Arab, baca Melayu. Semoga Allah memberkati ni, hampa dua ni. Kan? Dia pun amin. Terima kasih. Balik ya. Kalau dia bagi popcorn, ambil. Kalau tak bagi, balik. Dia kata apa? Boleh? Bukan payah. Mengaji 30 tahun, pi makan kenduri berapa puluh tahun, tak amal-amal juga. Pi tengok orang mati, baca apa? Masa kita tengok orang mati, kuliah tak mau main. Orang tanya apa sebab tak pi. Aku tahu dah dia dak ceramah apa tu, kuoti dah waktu ya. Oh sembang. Tanya kalau pi rumah mati baca apa? Tersengak pi dah. Cuba tanya tengok yang sembang terah, yang tak mau nak mai tu, yang kata macam cerdik sangat tu. Aku tak pi ya, duk ceramah hak tu, aku tahu dah duk ulang hak tu. Pi rumah mati tengok mayat baca apa? Tuan-tuan baca apa? Kalau boleh esok tak payah mai dah.
Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila dia masuk tengok Abu mana? Nabi dalam Sahih Muslim, Nabi masuk melihat jenazah Abu Salamah. Abu Bakar, mana Abu Bakar mati kemudian, Nabi dulu. Macam mana Nabi pergi tengok Abu Bakar? Kita Abu Bakar tu, macam mana Nabi pergi tengok Abu Bakar? Abu Salamah, Nabi kata apa? Nabi kata, Allahumma ghafir li Abi Salamah. Itu doa yang Nabi baca bila tengok jenazah Abu Salamah. Diceritakan oleh isteri Abu Salamah, Nabi dakhala Rasulullah, Nabi masuk melihat Abu Salamah, fadajjan nasu alaih. Apa ni? Ahli keluarga duk menangis. Kemudian Nabi SAW memejamkan mata baginda, memejamkan mata Abu Salamah. Nabi tutup mata Abu Salamah. Mata dia terbuka, Nabi tutup. Nabi kata, inna ruh idza qubida ittaba'ahu al-basar. Manusia ni bila dia mati, roh dia keluar, mata dia terbuka, kena tutup. Kemudian Nabi kata, Allahumma ghafir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihil minal ghabirin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Itu doa bila tengok jenazah. Bila tuan-tuan pi mana-mana jenazah, pi mana-mana rumah, pi mana-mana mengunjung, lepas daripada ni orang buka tengok, Allahumma ghafir li Abi Salamah. Tak payahlah Abi Salamah, kawan tu nama apa? Man ke apa ke, baca nama kawan tu lah. Allahumma ghafir li Abdul Rahman. Kan? Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kawan kita tu nama apa? Kan? Kalau perempuan, Allahumma ghafir laha. Itu doa yang Nabi baca. Tapi kita bila buka tengok jenazah, kita tak tahu nak baca apa. Ihsan. Muka. Dia tak tahu nak baca apa. Dia tak tahu nak kata apa bila orang buka mayat. Habis sangat. Lagi satu dia angkat tangan, dia tengok orang. Kau untuk amin, amin. Hang baca apa? Aku ikut hang. Ni yang jenis tumpang tui orang ni. Kan? Hadirin mukminin. Pasal itu kita dalam kehidupan ni banyak benda sunnah yang diajar oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi, yang sepatutnya kita sebagai pengikut umat yang mengaku mencintai Nabi menghidupkan sunnahnya di dalam kehidupan harian kita. Itu penting kita nak tahu amalan-amalan sunnah ni. Ni Nabi buat apa waktu ni? Ni Nabi buat apa? Hujan turun, Nabi baca apa? Apa yang Nabi buat? Bangkit tengah malam terkejut, terjaga, apa Nabi baca? Apa Nabi buat? Kalau mimpi buruk, apa Nabi buat? Apa Nabi baca? Itu yang kita nak tahu tentang amalan sunnah. Dan insya-Allah kita akan kongsi di masjid ni. Kita mai sebulan sekali, kita bagi tahu satu sekali mai, kita bagi tahu 2-3 sunnah untuk kita amalkan. Baik. Kemudian dia kata, man ahya sunnatan min sunnati fa'amila bihan nas. Kemudian bila dia tunjuk contoh, ini besar tuan-tuan. Apabila dia tunjuk contoh sunnah Nabi, dia menjadi contoh. Dia pi habaq hak sunnah tu kat orang, orang tengok hak sunnah dia buat tu. Kan kadang-kadang kita pi dengan kawan kita, dia ikut kita. Dia bukannya tahu apa kan. Tiba-tiba kita masuk dalam masjid, kita sembahyang. Dia dah sembahyang apa ni? Sembahyang tahiyatul masjid. Sebelum duduk kita kena sembahyang dulu. Oh, dia dah sembahyang tahiyatul masjid, dia tahu, dia ikut kita. Ada tuan-tuan. Sunnah. Apa kata Nabi? Kana lahu mithlu ajri
man amila biha. Kan? Sesungguhnya bagi orang yang menunjukkan contoh dan mengajar manusia tentang sunnah, pahala yang dia dapat seperti mana mithlu ajri man amila biha, seperti mana pahala yang orang yang melakukan amila biha, orang yang melakukan amalan tersebut. La yanqusu min ujurihim, tak kurang. Yanqus, tak kurang, tak dipotong daripada pahala mereka itu sedikit pun. Maksudnya kalau kita ajak satu orang, dia buat, kita dapat pahala di atas perbuatan dia. Dia pun dapat penuh, kita pun dapat penuh. Kita dapat pahala mengajak, dia dapat pahala buat. Bila dia buat, kita pula dapat sebagai ilmu kita. Yang ni yang kita sebut sebagai watawasau bil haqq, watawasau bil sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Cerita tuan-tuan, ajak. Tengok orang makan tempat kenduri, makan dengan tangan kiri, kita habaq. Tak boleh makan tangan kiri. Nabi suruh makan tangan kanan. Dia pun tukar makan tangan kanan. Kita boleh pahala. Nampak? Jangan lepas habis makan kenduri, tak ada. Apa dia? Bila nak cucuh ni tak ada. Yang ni, dia bukan banyak. Dia Quran kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-tolongan dalam perkara takwa, dia pergi tolong-tolongan dalam perkara dosa. Dia bawa keluar kotak, dia tok mai kawan tu. Ambil sebatang. Kawan tu bertaubat lama dah. Dia ambil batang. Kawan tu pun getak tangan semua, cucuh batang-batang. Kan? Dia buat jahat ni memang syok beramai-ramai. Kan? Lawan duk cucuh rumah. Saya tengok, perlis alhamdulillah tak ada lah. Tuan-tuan rumah kadang-kadang dia nak panggil orang muda-muda pergi buat kerja. Dia ni umpan dengan rokok ni. Beli rokok bagi depa ni buat kerja. Dengan dia boleh dosa. Dia kata saya tak isap, tapi pok ni kalau tak bagi rokok bukan nak main tolong. Tak boleh. Benda haram mana boleh. Kita pergi duk bagi sokongan pula, pergi duk beli bagi. Tak boleh. Bagi benda lain, beli pisang mah ke, pisang berangan ke. Dia tak ada rokok tu pisang, ambil isap tu. Bagi pisang. Kan? Lah trend di sebahagian, tak tahulah dia kata di belah setengah-setengah tempat, jamu biok. Beli biok, buh lenjak. Bagi depa ni ustaz, bagi biok buat kerja pukul 3 pagi pasang kemah. Kan? Dia bukan masyarakat ikut dia ikut masyarakat. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, orang Islam yang paling afdal. Al-Imam Al-Bukhari sebut, orang Islam yang paling afdal ialah orang yang menghidupkan sunnah. Bukhari sebut. Bukhari kata orang yang paling afdal ialah mereka yang menghidupkan sunnah Rasulullah yang telah ditinggalkan oleh manusia. Itulah sebaik-baik manusia. Tak maukah kita jadi sebaik-baik manusia? Biar pilah orang tak tahu, orang tak buat. Dan Bukhari kata, bersabarlah wahai para pencinta sunnah, kerana kamu adalah orang yang sedikit jumlahnya di kalangan manusia. Bukhari sebut. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, imam. Dia kata apa? Dia kata manusia yang paling afdal, yang terbaik, yang dia mengamalkan sunnah dikala manusia melupakan sunnah, dikala manusia tak kenal itu sunnah, dia hidupkan sunnah, dia amalkan sunnah. Dan dia kata ketika kita nak amal sunnah ni, kita kena sabar. Kerana di akhir zaman, orang yang menghidupkan sunnah sedikit. Maksudnya ramai orang yang tak kenal sunnah. Tapi kita alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah, sunnah Nabi ni, kalau kita sampaikan, ganjaran yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun tak sikit ramai no.
Amal. Pergi tak mana pun orang kenal kan. Orang tahu sunnah. Tadi saya pergi berjalan 2-3 tempat Palih ni ramai orang. Pergi Tasuh. Pergilah kan tengok melawat kawasan. Kita ni pasal wakil rakyat tak berkawasan. Jadi kita boleh melawat semua kawasan. Pergi Tasuh, pergi Wang Kelian. Tetapi Wang Kelian, pergilah support lah sikit Wang Kelian. Jumpa orang daripada Kuala Lumpur, daripada Perak, daripada Johor, daripada Qatar, mai. Kenal. Artinya depa mai, depa tegur, depa bersalam. Artinya depa kenal, depa sukalah kan. Alhamdulillah. Depa kata depa tengok, depa mengikuti kuliah dapat sampai ni melalui saluran-saluran live. Alhamdulillah. Ya, ramailah kan. Dakwah ni Allah Ta'ala tolong. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka cuba untuk menutup dan menghalang cahaya Allah. Tapi Allah kata, wallahu mutimmu nurihi. Allah akan menyempurnakan cahaya dia, agama dia. Kita buat kerja kita, tuan-tuan kenal kawan-kawan mai di Palih, tidur homestay tuan-tuan ke apa, cerita sunnah. Bawa mai masjid. Kadang-kadang mereka duduk dengar pelik-pelik, bawa mai masjid. Jangan tuan-tuan pula tak mai. Dia sewa homestay kita ataupun dia pergi kedai kita. Dia kata masjid boleh macam mana? Saya pun tak tahu, tak nak pergi. Jam. Tuan-tuan kena jadi duta Perlis. Tuan-tuan kena menerangkan tentang negeri Perlis. Selain daripada duk habaq kedai makan tak mana sedap, duk habaq tak mana boleh pergi tengok cantik. Habaq. Di Perlis kami kalau mati, kami tak buat benda-benda yang menyusahkan keluarga si mati. Cik pun kalau mai berjalan di Perlis ni mati, katalah mati. Cik tak payah buat keluar sekupang pun. Kenuri-kenuri apa tak gaduh apa, semua tak gaduh. Bayak-bayak mengaji-mengaji semua tak gaduh. Kami urus free. Nampak cerita? Boleh. Ramai orang mai sembahyang, dia berhenti sembahyang di masjid Perlis. Dia seronok pasal apa? Pasal dia masbuk. Perlis kan tak baca zikir kuat-kuat. Dia boleh sembahyang dengan tenang. Tuan-tuan kadang-kadang pergi di luar. Di mana-manalah di luar. Masbuk. Kita kalau sembahyang tak ketahuan butiang. Kita nak perhabis 2 rakaat pun gagah, tak ketahuan baca. Bubuh punya derah. Hang. Jenuh berlawan kita. Lalah kali sengap ikut dia. Kan? Tuan-tuan pun tahu. Bukan saya reka, benda hakikat. Kan? Baik. Hadirin mukminin. Kemudian kita tengok juga, bagi kita yang mengamalkan sunnah, hendaklah ada satu semangat. Bila kita dengar sesuatu sunnah yang sahih, yang benar, yang sabit daripada Nabi, kita kena ada azam untuk amal benda tu. Tu yang kedua. Apa dia tuan-tuan? Apabila kita dengar, kita belajar, kita dapati satu hadis yang sahih daripada Nabi, kita kena ada semangat untuk beramal dan hidupkan sunnah tu. Bukan dengar dan lupa. Kalau nak ikut hak tulis, hak mengaji, hak dengar, hak boleh lama lah tu, banyak, tak terbuat setengah. Tapi kita tak boleh ada alasan tu. Orang sebut tentang contoh apa-apa amalan lah, kita dapat amalan ni. Macam saya sebut tadi, doa tengok orang jenazah. Esok kata orang mati, dia tak esok tak ada nak hafal lagi. Okey, tak apalah minggu depan. Dengar orang mati, kita beramal lah. Jangan tuan-tuan dengar belah kiri, keluar belah kanan. Tak boleh. Sebab apabila kita belajar, kita mengetahui benda tu menjadi satu tanggungjawab, satu kewajipan untuk kita beramal. Dan tujuan kita mari mengaji yang tak berhenti sat tanya kuliah mana, kelas mana, kuliah mana, kelas mana ni untuk apa? Dia tak malam ni cuti pula, tak ada apa, jemu aku lah. Kalau ada boleh tak pipi dengar
beda maghrib isyak. La ilaha illallah. Dia nak pergi dengar beda maghrib isyak buat halwa telinga. Lepas itu kalau mai penceramah yang jenis pandai penceramah goreng buat lawak dia syok. Pasal apa? Dia jadi hiburan. Dia tak tengok hiburan di TV, dia mai tengok hiburan di masjid. Oh, dia kata malam ni seronok, syok. Malam ni syok. Penceramah buat lawak. Kan? Tak mengantuk. Macam tu? Hang boleh apa? Aku tak boleh apa, kan? Tak apa. Boleh syok. Kita pi ni nak dengar, nak ambil sesuatu daripada orang yang kita harap ada ilmu, dia boleh kongsi. Dan bila kita dapat ilmu tu, kita nak balik amalkan. Itu maksud ilmu tu. Tujuan kepada ilmu tu nak balik amal. Esok kalau ada orang panggil makan kenduri, kita nak amal terus. Mana ada pengantin? Mana ada pengantin? Mai. Baca kat dia, mbuih sikit. Dia pun tengok kita mbuih, dia pun kata, mbuih apa? Amal terus, hidupkan terus. Sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, bila Allah Ta'ala tanya, wa yus'al an ilmihi fima fa'al. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Allah Ta'ala akan tanya, ilmu yang kamu dengar, kemana kamu lakukan, amalkan, fa'al. Allah akan tanya. Berat tuan-tuan orang yang menuntut ilmu, yang dengar ilmu ni. Allah Ta'ala tanya, fima fa'al. Hang buat apa? Amal tak? Baca tak? Dengar ya. Dengar saja tak aci. Tak badun, tak badan. Sebab itu dalam satu hadis, mari kita tengok. Daripada Ummu Habibah. Ummu Habibah ni isteri Nabi SAW, yang nama betul dia Ramlah bintu Abu Sufyan. Ramlah binti Abu Sufyan. Ummu Habibah. Bisa dengar kan nama Ummu Habibah kan? Ramlah binti Abu Sufyan. Dia kata, Ummu Habibah cerita, anda tengok tuan-tuan, macam mana sikap sahabat di kalangan salaf bila mereka dengar hadis. Yang kita duk belajar ni hadis lah. Dengar tentang satu amalan, apa dia tu sunnah? Kita pergi tengah dah tak ada anak mola. Apa tu sunnah? Apa yang ma'udhifa, apa yang disandarkan ilan Nabi, kepada Nabi. Apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi, min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi, daripada perkataan dia, daripada perbuatan dia, daripada pengakuan dia, sifat dia, semua khalqiyah, khuluqiyah, sama ada sifat fizikal, Nabi tinggi, Nabi rambut panjang, Nabi putih, apa semua tu khalq, sifat apa dia? Khalqiyah ni sifat fizikal dia. Khuluq apa makna khuluq? Akhlak dia. So apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi itu sunnah. Boleh? So bila kita dengar perkataan Nabi, dengar perbuatan Nabi, dengar pengakuan Nabi, sifat Nabi, akhlak Nabi, apa sikap kita? Kita buat macam Ummu Habibah buat. Azan. Azan. Saya kita perhabis hadis Ummu Habibah ni, kita tangguh insya-Allah taala. Okey. Daripada Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia isteri Nabi, dia dengar daripada Nabi. Nabi kata, ma min abdin muslim yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'ah tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis ni selalu kita dengar berhubung dengan salat sunat rawatib. Mana-mana ma min abdin. Kita bukan nak cerita salat rawatib tu, kita nak cerita sikap orang yang dengar hadis ni.
Mana-mana orang Islam, Ramlah binti Abi Sufyan, Ummu Habibah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dia dengar hadis ni, dia kata, Nabi sebut, mana-mana orang Islam yang salat kerana Allah Azza wa Jal pada setiap hari 12 rakaat tatawwu'an, sunat, yakni merujuk kepada salat sunat rawatib, ghaira faridah, ini bukan wajib lah, illa banallahu baitan fil jannah, melainkan Allah akan bina untuknya satu rumah dalam syurga. Siapa-siapa yang istiqamah, komitmen, melazimi salat rawatib 12 rakaat. Dalam sebahagian riwayat 10 kan, dia perbezaan itu berlaku pada salat mana? Zuhur kan? Zuhur tu 4-2 kan, atau 2. Berlaku perbezaan pada zuhur. 12 rakaat ni siapa yang jaga? Maksudnya dia melazimi, istiqamah, konsisten. Dia buat hari-hari. Dia tak tinggal, tak miss. Allah buat satu rumah dalamnya, syurga. Baik. Hadis ni Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, bila dia dengar, dia kata, sejak daripada hari aku dengar Nabi menyebut hadis ni, aku tidak pernah meninggalkannya. Ummu Habibah kata, sejak daripada hari aku mendengar Rasulullah sebut tentang kelebihan, tentang sunnah 12 rakaat rawatib ni, aku tak tinggal sampailah hari ni. Maknanya dia tak tinggal sejak daripada dia dengar tu. Kita mungkin dengar tapi tak amal. Saya dan tuan-tuan mungkin banyak hadis yang kita dengar tapi kita tak amal. Kemudian tuan-tuan, Ummu Habibah cerita, dia kata dia dengar daripada Rasulullah, dia tak pernah tinggal. Dia cerita pada orang lain. Ambasah yang dengar daripada Ummu Habibah. Ummu Habibah dengar daripada siapa? Nabi. Ummu Habibah dengar daripada Nabi. Dia kata aku tak pernah tinggal. Ambasah dengar daripada Ummu Habibah, dia dapat saja hadis tu, dia kata aku tak pernah tinggal sejak daripada hari aku dengar daripada Ummu Habibah. Nampak tak? Ni dia panggil rantaian rawi yang dengar tu. Nabi bagi tahu dekat Ummu Habibah. Ummu Habibah mendengar daripada Nabi. Yang tu yang dia panggil apa? Mattasala sanaduhu. Apa yang bersambung sanad. Artinya siapa yang dengar daripada Nabi? Sahabat. Siapa yang dengar daripada sahabat? Tabi'in. Nampak? Mattasala, hadis sahih itu ialah mattasala sanadu, apa yang bersambung sanadnya. Artinya kita tahu siapa yang dengar daripada Nabi, selepas tu siapa yang dengar, selepas tu siapa yang dengar. Macam tuan-tuan dengan saya tak boleh lah. Aku mendengar Nabi SAW bersabda. Bila hang jumpa? Tang main. Tentulah dia bohong kan. Pasal Nabi dah tak ada. Sebab itu kena ada sahabat yang dengar. Sebab apa sahabat? Sebab orang yang hidup pada zaman Nabi dikenali sebagai sahabat. Jadi siapa orang yang pertama dengar daripada Nabi, mulut Nabi, tentulah di kalangan sahabat. Itu yang dia kata sahabat tu. Pasal itu kita mencintai, menyayangi, mempertahankan sahabat. Pasal mereka yang menjadi penyambung kepada hadis Nabi. Tak mungkin hadis itu sampai kepada kita tak melalui jalan sahabat. Kan?
Jadi Ambasah kata dia dengar daripada Ummu Habibah. Ummu Habibah dengar daripada Nabi. Dia dengar pada Ummu Habibah. Sejak daripada dia dengar daripada Ummu Habibah tu, dia pun tak pernah tinggal. Nampak? Semangat. Dengar saja, pegang, terus buat. Macam kita lah. Malam ni kita dengar hadis ni. Kita mungkin tak dengar daripada Ummu Habibah. Kita mungkin tak dengar daripada Ambasah. Kita mungkin tak dengar daripada Amr bin Auf. Tuan-tuan mungkin dengar daripada saya. Ataupun dengar pada mana-mana ustaz yang tuan-tuan mengaji, tuan-tuan dapatkan hadis tu, tuan-tuan amal. Sejak aku pi kelas malam tu, aku dengar hadis tu sahih, aku terus amal sampailah aku tak tinggal. Itu baru orang kata menghidupkan atau mengamalkan apa yang kita belajar. Itu tujuan kita. Tak mampu nak buat semua, buatlah takat mana yang boleh. Jangan sampai tak buat langsung. Takkanlah sejam duk hadis, sejam tuan-tuan dengar berapa hadis, satu tak boleh nak amal. Baik. Kemudian ada satu orang lagi nama Amr bin Aus. Dia kata apa? Aku dengar daripada Ambasah. Ambasah dengar daripada siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah dengar daripada siapa? Nabi SAW. Amr bin Aus kata, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sejak daripada aku mendengar daripada Ambasah hadis ni. Tu dia tuan-tuan yang kata generasi salah terbaik ni. Depa dengar daripada kawan tu, terus depa amal, tak tinggal. Kemudian siapa pula dengar daripada Amr bin Aus? An-Nu'man bin Salim. An-Nu'man bin Salim kata, sejak aku dengar daripada Amr bin Aus, aku juga tak pernah meninggalkan lagi 12 rakaat tu. Kalau kita, sejak daripada aku dengar hadis itu pada malam sekian ceramah perdana tu, aku tidak pernah lagi melakukannya. Itu kita, tuan. Saya dan tuan. Lemah dan masa ni sehari dua, tuan-tuan. Kita sedar tak sedar kita dah masuk bulan 9. Pantas masa. Quran kata wal asr. Nabi kata apa? Ni'matani maghbun fihima kathirun minan nas. As-sihhah wal faragh. Lepas itu masa kita cepat. Kalau boleh tuan-tuan, kita kurangkanlah. Kita kurangkanlah benda-benda yang tak bermanfaat. Kita pelan-pelan kurang. Kurangkan kita bersosial. Kurangkan kita sembang. Kurangkan. Banyak lagi sunnah-sunnah, ibadah, amalan yang kita tak ada buat. Balik habis masjid, kalau ada benda-benda kita nak bersembang, hal-hal yang bermanfaat, kita pergi sembang. Kalau tak ada, kita balik. Kita duduk dengan keluarga kita, kan? Kalau ada hal-hal yang penting, malam ni dah mesyuarat kampung, apilah, tak apalah, yang tu bagus. Malam ni kita dah mesyuarat jawatan kuasa kampung ke apa ke, apilah. Janganlah sampai tak pergi langsung. Malam ni dah mesyuarat jawatan kuasa kampung, kita nak buat sambutan merdeka, minta maaf saya, kiamat tak lama dah. Kubur pun duk panggil mai, tak ada masa mesyuarat apa mesyuarat, saya nak balik baca Quran. Dak lah kalau begitu. Tak masuk saya benda-benda sembang burung, kadang-kadang duduk kedai kopi bersembang sampai tak ada apa tajuk. Dalam grup WhatsApp duk bersembang tak ada apa tajuk. Habis tajuk menikah kawan ni, tajuk kawan ni pula menikah, tajuk kawan ni pula mengandung, tajuk kawan ni pula gugur. Tajuk tu tak habis. Kita pun duk baca cok-cek mai cok-cek pi cok-cek pi. Ini semua tuan-tuan, Tuhan akan tanya. Kurangkan, ubah diri kita, berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih elok. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang saleh, tak apalah, ambil masa sikit, dengar ilmu dia, dengar nasihat dia. Kita pergi makan kenduri pun duduk sat-sat, balik sudah. Pergi kenduri sampai tuan rumah kata, hang tak balik lagi. Dia kata, yalah, nak balik macam mana? Hang pun buat macam-macam. Apun balik, apun ling, apun saya 10 jenis. Apun balik, apun linggang.
Aku nak balik je. Sayang kadang-kadang kita pergi tengok orang kuno. Bukanlah tak boleh bersosial, boleh bersosial. Kalau bersembang hal-hal yang bermanfaat tak apa. Sembang tajuk-tajuk yang ada manfaat, tajuk-tajuk yang berguna tak apa. Tapi tajuk-tajuk kosong. Kita pergi makan pun semua ra'i jumpa tuan rumah doa, balik tak? Saya balik. Lohong asak tak ketahuan tang mana, kan? Uish. Tuan-tuan, hidup bukan kuih nak muda, kuih nak tua. Kita bukan kuih nak hidup, kita kuih nak mati. Ni bulan 9 dah. Habis dah sebulan. Ni pun dah habis dah 2 hari. Esok nak masuk hari baru. Kita nak pergi ke mana? Takkan daripada muda sampai ketua duk pegang cangkui tu. Kita nak kena ada perubahan kepada yang lebih baik, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, yang lebih menambahkan iman kita, yang lebih menambahkan takwa kita. Kalau dulu muda kita bersembang burung, bersembang kosong, sekarang mai tua kita bersembang benda-benda agama, benda-benda yang ada manfaat, isi dengan benda-benda yang ada faedah. Tunjuk contoh yang baik pada anak cucu isteri kita. Tentu kita kena berubah, tuan-tuan. Takkan daripada dulu sampai lah duk takut tu. Ini kadang-kadang muhasabah, kan? Baik, kita sambung. Kata An-Nu'man bin Salim, aku tidak pernah meninggalkannya sejak daripada aku mendengarnya daripada Amr bin Aus. Oh, hebat. Daripada Maimunah pergi kepada Ambasah, pergi kepada Amr, pergi kepada An-Nu'man. Semua kata apa? Sejak daripada kami mendengar hadis tersebut, kami tidak pernah meninggalkannya lagi. Ummu Habibah daripada Nabi, lah Nabi sebut kat dia, dia buat. Ambasah dengar pada Ummu Habibah, terus buat. Amr bin Aus dengar daripada Ambasah, terus buat. An-Nu'man bin Salim dengar daripada Amr bin Aus, terus buat. Ini menunjukkan semangat mereka beramal dengan ilmu, walaupun satu hadis, tapi mereka buat. Ini yang patut jadikan contoh. Baik. Kemudian kita tengok lagi satu riwayat last. Mai sebulan sekali ini kita kena baca bagi lebih sikit, kan. Pada satu hari, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, dia mensalatkan satu jenazah. Dia pergi semayang jenazah. Ini satu lagi masyarakat kita tentang sunnah yang ditinggalkan. Atau saya tak tahu pasal apa. Orang perempuan dia jarang semayang jenazah. Dia tak dilibatkan. Kita nampak penyertaan golongan muslimat dalam salat jenazah sangat kurang. Saya tak tahu pasal apa. Mereka tak mahu mayang jenazah. Mungkin kerana mereka dah pahala banyak, mereka kata sat lagi mayang pahala qira tak larat nak balik pula. Ataupun mungkin mereka kata kami orang perempuan ni tak dialu-alukan. Tak. Semayang jenazah ni keseluruhan dituntut. Ini sayanglah. Mereka duduk di dapur, duduk rincik bunga rampai, kan? Duduk atuk apa semua, tak semayang jenazah. Mai semayang. Orang perempuan semua lepas ni pi mayang jenazah. Kan? Telekong tak gaduh bawa pasal apa? Pasal pi pakai jubah dah, elok dah. Ada ayat mayang dah. Selalunya orang perempuan ni memang ada sedia ayat mayang. Pasal tu lelaki tak boleh duk tempuh, tak tahu lah. Tempuh apa mayang ni? Nampak. Banyak depa duk contoh kat saya. Depa kata, "Ustaz, betul lah sunnah kan. Tidur kena ada wudu. Sampai tak boleh nak pegang-pegang apa." Jangan duk main. Orang berilmu dan beramal. Tuan-tuan, kita ni pun satu lagi benda kita nak perbetui masyarakat. Kita apabila ambil yang mayang nak tidur, okey tak apalah kita ambil yang mayang nak tidur. Apa pasal yang kita duk pedur tak pergi batal? Kalau tuan-tuan ambil yang mayang nak pergi mayang, memanglah tak pergi batal, tapi nak tidur nak buat apa? Takkan nak taruh sampai subuh. Abang jangan duk tempuh tak tahu ala. Saya ikut batal ni, saya ambil siap-siap dah mayang subuh esok ni. Sakan hang. Ni hujan-hujan ni sejuk. Saya tak mau ambil 2-3 kali. Saya ambil siap-siap. Tak terkentu ke? Tidur ni tak. Saya tidur rapat elok. Tak apalah pergi ambil ayah mayang nak lena. Sat lagi batal. Tak apalah kan. Batal lah. Saya sebut hal ini kerana apabila kita ambil ayah mayang atau kita mandikan mayat, ada sebahagian orang dia takutlah jenazah tu batal ayat mayang. Ini pun satu
Apa orang Penang kata, rapla je. Oh, jangan duk tempuh no, sat lagi ikut manyak ni batal ayak mayang. Dia nak mayang apa lagi dah? Ni juga satu pemahaman nak kena apa betul. Mayat tak boleh batal ayak mayang. Mayat tak boleh tempuh. Sat lagi tempuh kah, kena kah, apa kah, batal ayak mayang si mati. Kalau batal apa jadi? Dia nak mayang lohok kah? Bila yang dia nak mayang, dia nak mati dah. Kita mandikan dia. Mandi, tuan-tuan, kita mandikan jenazah. Bukan untuk nak angkat hadah. Nak angkat hadah apa kawan dah mati. Kita mandi pergi kena elok elok tak sah pula. Kalau tak sah nak jadi mana? Itu kadang-kadang masyarakat kita. Orang perempuan lah dia kata kami mayang tak boleh sentuh orang lelaki lah. Kan? Tiba-tiba main perempuan lain duk sentuh orang kacau. Kan? Tak masalah tahu. Kata Ibnu Umar, dia pergi salat satu jenazah. Kemudian beliau beredar daripada rumah tersebut. Dia tak pergi iring jenazah. Dia kan ada dua kan. Man syahidal janazah hatta tusalli alaiha wa man syahidal janazah hatta tudfana lah. Kan? Siapa yang semayang jenazah? Satu, siapa yang semayang dan ikut sampai ke bumi. Dua. Kan? Dia tak pi iring jenazah Abdullah ibn Umar. Dia tak pi. Apabila sampai kepada dia hadis, dia tak tahu kata tuntutan ikut sampai, dia ingat semayang tu selesai dah. Dia tak sampai kepada dia tuntutan ikut sampai kubur, sampai ditanam tu. Taklah wajib kan, tapi benda tu sunnah, tuntutan, ada tuntutan. Apabila sampai hadis dekat dia yang Nabi kata semayang dan sampai ke bumi, hatta tudfana, sampai dikebumikan. Apa berlaku pada dia? Dia betul-betul kecewa, galak. Dia betul-betul, tuan-tuan, yang ni dulu kita pergi mayang jenazah. Apa? Macam saya tahu kat tuan-tuan lah. Ibnu Umar ni bila sampai dekat dia hadis kata siapa yang pi sampai ke bumi dapat pahala lagi, dia galak, dia frust, dia kecewa, dia sedih. Pasal apa? Pasal dia tak buat benda tu, dia terlepas, dia rugi. Tak ada rugi. Sayanglah awak aku tak pi. Macam tu lah. Macam saya cerita kat tuan-tuan lah kan. Pi semayang jenazah. Kita dah makan dah pagi tu. Apa? Depa bungkus nasi dengan ayam besar ni. Botol lebih kurang besar ni. Nasi lemak. Satu bungkus botol. Dah bungkus ni depa susun banyak-banyak. Kita dah makan, duk tengok nasi lemak, tak ambil lah. Jangan jual mahal tuan, lain kali ambil. Ambil. Balik pi asrama. Geng-geng kawan-kawan ni buka. Wish. Ada sampai koko. RM10 ke RM5, saya tak pasti. Tak ingat lah. Cerita lama. RM10 ke RM5. Dalam kita tuan-tuan, menyesal lah aku. Awak tak ambil beg plastik tu, pasal duit dabuh dalam beg plastik tu. Tuan-tuan nampak tak? Menyesal pasal kita rugi. Data tu dia lah. Hang tengok. Hang jual mahal dengan nasi lemak, hang terlepas RM5 ke RM10. Orang kita kalau dia tak dapat duit kan, tuan-tuan contoh pi mana-mana kan, menyesal. Dia hang tak dapat. Awak, depa bagi. Hang keluar kot pintu mana? Aku keluar kot pintu tu. Hang keluar kot pintu ni. Tang pintu ni ada. Dia macam nak start motor mai balik keluar. Naik tu tak boleh duit. Kan? Nak gambar, saya saja cerita kongsi ni nak gambar kat tuan-tuan macam mana kan perasaan galak bila kita terlepas sesuatu yang besar kan. Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata aku duduk dengan Abdullah bin Umar. Datang kepada dia Khabbab yang jaga makam Rasulullah. Khabbab kata, wahai, hadis Bukhari ni, wahai Abdullah bin Umar, tidakkah engkau mendengar apa yang disebut oleh Abu Hurairah? Sesungguhnya Abu Hurairah mendengar daripada Nabi, sesiapa yang menziarahi jenazah
dengan iman, dan dia tunggu hingga jenazah itu disalatkan, kemudian dia salat dan dia ikut jenazah itu hingga dikebumikan, dia akan balik dengan 2 qiraat. Khabbab tanya dekat Abdullah ibnu Umar, hang tak dengar ke? Tak sampai ke dekat hang hadis Abu Hurairah? Hadis apa dia Abu Hurairah tu? Hadis yang Abu Hurairah kata, siapa pi mengunjung, tunggu salat, lepas tu ikut sampai ke kubur, dia dapat 2 qiraat. 1 qiraat besar bukit Uhud. Khabbab tanya dekat Abdullah bin Umar, hang tak dengar ke? Hang tak tahu ke? Tak sampai ke hadis ni pada hang? Tuan-tuan, biasalah, bukan semua benda nak sampai kat kita, bukan semua benda kita kena tahu. Ada benda mungkin terlepas pandang, mungkin tak sampai kat kita. Benda ni biasa. Macam cerita pak dia lah, Umar Al-Khattab kan. Abu Musa mai bagi, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lepas tu dia balik. Umar tanya, siapa hang balik? Nabi kata, siapa bagi salam 3 kali, tuan rumah tak jawab, balik. Dia kata, aku tak dengar, aku tak tahu. Betul hang dengar daripada Nabi? Hang pergi cari siapa yang dengar lagi. Pasal dia tak dengar, dia tak tahu. Dia tak tahu hak 3 kali salam tu. Kalau kita zaman lah tuan-tuan, umat apa tak tahu hadis ni? Tentu kita akan bertikai. Dia tak tahu. Dia abang dekat Abu Musa, suruh pergi cari siapa-siapa lagi yang dengar jadi saksi. Bok mai. Kan? Pasal dia sandarkan kepada Nabi. Umar tak pernah dengar. Benda ni biasa tuan-tuan. Bukan semua manusia ada ilmu, terhimpun padanya ilmu. Ada benda mungkin terlepas pandang ataupun tak sampai pada dia. Ini biasa. Kan? Maka sesiapa yang salat jenazah dia pulang tanpa menunggu sehingga mayat dikebumikan, dia hanya dapat 1. Abu Hurairah kata tak dengar. Abu Hurairah dengar daripada Nabi. Khabbab tak dengar. Kalau ikut sampai kubur, tanam selesai 2. Tapi kalau semayang balik 1. Pasal apa balik? Kalau tunggu dapat 2. Nampak? Maka dia pergi siasat, pendekkan cerita, dia pergi tanya Aisyah radhiyallahu anha, betul tak hak Abu Hurairah cerita tu? Betul tak Nabi kata kalau ikut sampai ke kubur, tunggu sampai habis tanam dapat 2? Betul tak? Dia pergi tanya, dia pergi cek dengan Aisyah. Betul tak Abu Hurairah kata tu? Betul tak Nabi sebut benda tu? Dia pergi cek. Kemudian Khabbab balik. Khabbab kata, aku pergi tanya dah Aisyah. Aisyah kata, apa yang Abu Hurairah kata tu betul. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ibnu Umar ni dia pegang batu di masjid. Dia duduk tunggu depa nak balik mai habaq kat dia tu. Dia kecemah. Kan dia suruh pergi tanya betul tak betul. Daripada on the way nak balik mai, dia tak tahu lagi betul benda tu betul tak betul, duduk tunggu tu. Dia duduk kecemah lah. Dia rasa sat lagi kalau betul dia rugi naya dia. Kan? Lalu bila sampai mai, betul apa yang Abu Hurairah kata, Aisyah telah sahkan. Dia baling batu tu di tangan dia tu, dia baling. Dia kata, habislah aku, banyak manalah pahala aku lepas, banyak mana dah qiraat aku rugi, banyak dah aku rugi, sayanglah. Dia menyesal. Dia apa? Dia macam kecewa, frust. Tengok tuan-tuan, betapa sahabat rasa rugi tak boleh menghidupkan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi. Jadi 2 cerita ni, cerita Abdullah ibnu Umar dengan cerita Maimunah tadi, menunjukkan kepada kita semangat di kalangan para sahabat untuk tidak meninggalkan walaupun satu sunnah, dan usaha semampu mungkin untuk amalkan. Jadi ini untuk kita lah. Yang kemudian ni tuan-tuan lagi mudah dengar hadis kan. Malam ni kuliah ada hadis, esok kuliah ada ustaz baca hadis, lusa kuliah ada ustaz baca hadis. Banyak dah kita dapat. Tanggungjawab besar untuk kita mengamalkannya. Mudah-mudahan tuan-tuan akhir kepada kehidupan kita mati di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada pihak masjid dan semua yang hadir. Mudah-mudahan kita dapat menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.